ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, Alhamdulillah, kita akan mulakan pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah, yang mana kita akan khususkan buat Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita akan khususkan buat kedua orang tua kita. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah yang kita baca ini, kedua orang tua kita juga akan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga dengan keberkahan suratul Fatihah ini, majlis ini juga diberkati Allah Subhanahu wa taala, serta kita juga akan dilindungi ataupun dinaungi oleh para malaikat di dalam majlis ilmu walaupun secara online. Dan akhir sekali kita mengharapkan semoga majlis ini juga menjadi asbab ataupun penyebab bagi Allah Subhanahu wa taala mempercepatkan lagi menghapus coronavirus ini, agar kita dapat kembali tenang seperti sedia kala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada masa ke semasa, insya-Allah. Ala hazihi niyyah wa kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aftah alaina futu al-arifin wa fakhina fid din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Baik, kita akan sambung balik pengajian kita bab bertadarus ni. Sebelum tu saya cuma nak bagi sedikit respon sebab saya banyak pertanyaan dekat WhatsApp yang orang tanya saya tentang hukum membaca Al-Quran secara bertadarus ni. Kita khatam pula lepas tu tak? Adakah khatam kita ni diterima Allah SWT sebagai membaca seluruh Al-Quran? Kan ada orang menolak, ada pahaman yang menolak. Dia bilang ini bukan dikira khatam. Awak baca 1 juz, lepas tu awak nak pahala 30 juz, mana boleh? Kan? Dia orang punya alasan macam itulah. Okey, ini semua adalah perselisihan pendapat sebenarnya. Okey, saya ambil contoh, kita ambil jalan tengah. Okey. Pertama sekali, kita tak boleh cakap yang kita baca 1 juz Allah tak mampu kasih kita pahala 30 juz. Mana cakap Allah tak mampu, betul tak? Hatta dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW telah bersabda, siapa yang baca 3 kul, pahala dia menyamai 1 Al-Quran. Betul? Pernah dengar tak hadis tu? 3 kul aja kita baca, dan macam kita dapat 1 Al-Quran punya pahala, macam kita khatam 1 Al-Quran. Nampak tak? Dekat situ je kita tengok. Allah nak bagi, tak ada siapa boleh halang. Kan? Jadi masalahnya, orang yang cakap ni tak sampai dapat 30 juzuk, itu kita faham. Daripada sudut bahasanya kita faham. Tapi kita minta dengan Allah supaya sampai kan. Kalau Allah nak kasih, tak ada siapa yang boleh menghalang. Okey, itu poin yang pertama. Keduanya, kalau kita nak baca Al-Quran ni secara online, kita kena berbalik kepada sumber hukum dia. Apakah hukum asal dia? Boleh ke tak boleh? Kalau dia kata tak boleh, apa dia dalil dan hujah dia, kita nak dengar dulu. Biasanya yang saya tanya diorang ni, diorang cuma cakap dalil dia bid'ah. Bid'ah ni apa? Maknanya sesuatu benda yang Nabi tak pernah buat, kita tak boleh buat. Oh, bukan gitu. Ambil kaedah agama Islam, bukan macam tu kaedah dia. Kita beragama Islam, kita ada kaedah kita untuk memahami sesuatu dalil ataupun hujah. Okey, pertamanya kita jangan lihat sesuatu hadis tu, lepas tu kita ambil apa yang tersurat saja. Kita kena faham apakah definisi bid'ah itu. Bid'ah bukan hukum. Kan? Bid'ah bukan hukum. Bid'ah hanya perbuatan. Apakah Nabi tak buat, kita pun tak boleh buat. Kita mesti nak buat apa saja Nabi buat. Oh, bukan gitu kaedah. Ulama mengambil hukum bukan macam tu. Sebab kalau nak kira macam tu, banyak benda yang Nabi tak buat, kita dah buat dah. Kita dah buat. Contohnya dalam Quran itu sendiri, baris dan titik itu pun zaman Nabi tak ada. Siapa yang buat?
Seorang tabi'in yang bernama Abu Aswad Ad-Du'ali. Dia yang buat. Maknanya dia dah buat satu perkara bid'ah. Sebab itu dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, kita ada kaedah yang dikenali sebagai bid'ah ni terbagi kepada dua. Satu dikenali sebagai bid'ah hasanah, lagi satu dikenali sebagai bid'ah dolalah. Maknanya hasanah ni benda yang baik lah. Kita boleh buat. Kalau dolalah ni memang kita tak boleh buat. Bid'ah ni juga kita kena faham dia definisi asal hukum. Bid'ah bukan hukum, bid'ah ni perbuatan. Dan bid'ah tu sendiri dia ada pecahan. Bid'ah ini boleh menjadi wajib. Bid'ah ini kalau kita buat jadi haram. Bid'ah ini kalau buat boleh jadi sunat, boleh jadi mubah, boleh jadi makruh. Itu kita punya sumber hukum. Sama ada dia wajib, haram, ataupun dia makruh, sunat, ataupun mubah. Itu dia punya sumber hukum. Bukan bid'ah sumber hukum. Bid'ah hanya perbuatan. Tapi perbuatan tu apa hukum dia? Ini kita bincangkan pula. Yang kita buat ni, apa hukum dia? Baik. Pertama sekali kita tengok pada sumber hukum. Hukum membaca Al-Quran secara online ni kan, kat grup mana-mana, grup WhatsApp lah. Saya pun banyak juga sampai kat grup dekat Pergas pun saya ada juga masuk. Kena tasmikkan pelajar-pelajar Pergas kan setiap tahun. Tapi tahun ini kita buat online juga kan. Tahun-tahun yang sudah tidaklah tahun yang sudah kita bertalaki. Yang saya bertalaki dengan diorang pun bukan diorang baca 30 juzuk. Diorang baca 1 juz saja dengan saya. Nanti ada lagi 29 kumpulan baca lagi satu juz. Dalam masa 1 jam, 1 jam setengah serentak kita habis, kita baca doa khatam Al-Quran, kita mohon kepada Allah SWT supaya anugerahkan kita pahala. Yang menyamai seperti orang membaca 30 juzuk. Itu yang kita ambil dia punya fadilat membaca Quran secara berjemaah. Kita faham, tadarus, makna tadarus ni kena duduk dalam satu kelompok untuk baca. Baca 30 juzuk sekali. Kalau tak baca 30 juzuk pun sekurang-kurangnya satu orang baca, satu orang dengar, satu orang baca tapi nak yang lain dengar, yang lain nampak, yang lain semak sebanyak 30 juzuk. Itu kita faham. Tapi dalam keadaan sekarang ni, kita tak dapat melakukannya kerana semua kat rumah masing-masing. So, kita kena berbalik pertama sekali kepada sumber hukum. Hukum asal dia dulu kita ambil. Baru kita boleh bincangkan tentang bid'ah tak bid'ah dia. Kan? Jangan cakap pasal bab pahala. Kan? Sebab pahala ni urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya dah bilang, kalau Allah nak kasih kita pahala, tak payah baca 1 juz. Tak? Allah boleh baca 3 kul huwallahu ahad tu, surah Al-Ikhlas pun, kan? Dia punya ganjaran pahala menyamai seperti orang baca seluruh Al-Quran. Adam pernah dengar Adam hadis ni? Adam? Ya Ustaz. Pernah dengar tak hadis ni? Baca 3 kul, pahala dia menyamai sama macam baca 30 juzuk. Pernah Ustaz. Betul tak? Hadis ni hadis sahih. Maknanya kalau Allah nak bagi, tak ada orang boleh halang. Kan? Kalau kita pergi umrah, kalau kat Madinah nanti, siapa angkat wuduk kat hotel dia, lepas tu dia pergi naik bas ke apa kan, sampai dekat satu masjid kat Madinah ni, nama dia Masjid Quba. Dia pergi kerja apa kat Masjid Quba? Dari Madinah ni dekat hotel, dia angkat wuduk, dia pergi Masjid Quba, dia solat 2 rakaat saja kat Masjid Quba. Tak kira apa solat, asalkan solat 2 rakaat solat sunat, dia akan dapat pahala sama seperti satu umrah. Pernah dengar hadis ni? Hamzah, pernah dengar Hamzah hadis ni? Pernah Ustaz. Maknanya kalau Allah nak bagi, dia tak payah pakai kain ihram, dia tak payah tawaf, dia tak payah sa'i, dia tak payah tahlul. Dia cuma pergi Masjid Quba solat sunat 2 rakaat saja. Dia akan dapat pahala yang sama seperti orang melaksanakan ibadah umrah. Kenapa orang-orang kita pula selalu sibuk bulan Ramadan nak pergi umrah Ramadan? Sebab siapa yang melaksanakan ibadah umrah pada bulan Ramadan, dalam satu hadis yang lain pula mengatakan, pahala dia, ganjaran pahala dia, sama seperti orang melaksanakan ibadah haji bersamaku. Seolah-olah kita pergi haji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tak nak ke pergi haji dengan Nabi? Kan? Dapat pergi haji dengan Nabi sama-sama. Sebab tu kita kena faham dulu. Kalau Allah nak kurniakan, padahal tak buat haji pun, buat umrah saja.
Cuma umrah kelebihan dia pada Ramadan. Kan? Nabi kata pada bulan Ramadan, siapa melaksanakan ibadah umrah, dia akan nescaya mendapat ganjaran pahala seolah-olah seperti dia pergi haji bersamaku. Dia tak payah wukuf, tak payah jamrah, tak payah melontar ni semua kan dekat Mina, tak payah nak mabit dekat kemah Mina ke apa, tak payah. Dia pergi umrah saja. Tapi dapat pahala sama. Maknanya Allah kalau nak bagi pahala, dia tak ada batasan. Jadi saya nak terangkan sedikit banyak tentang asal hukum. Okey. Asal hukum ni, kan, segala sesuatu adalah mubah. Mubah ni maknanya harus. Harus maknanya dibolehkan. Jadi nak buat, tak nak tak apa. Kecuali ada larangan, baru kita tak boleh buat. Ini asal dia. Ada satu Imam Asy'ari di dalam kitab dia saya baca, dia ada mengatakan satu perkataan yang berbunyi al-aslu fil asya'i ilbaha. Boleh dapat tak? Al-aslu fil asya' al-ibaha hatta yadud dalil. Dia memerlukan dalil alat tahrim. Okey, apa maksud dia? Ini kata daripada Imam Asy'ari. Dia kata asal bagi sesuatu perkara itu adalah harus, sehinggalah datangnya dalil yang menunjukkan kepada keharamannya. Sekarang kita buat ni, baca Quran secara online, hukumnya adalah harus. Sebab tak ada dalil yang mengharamkan orang baca Quran secara online atau nak buat khatam Al-Quran secara online, tak boleh. Dia tak ada dalil daripada syarak, daripada segi syarak, dalil yang sarih. Dalil yang kuat mengatakan, oh ini tak boleh. Nabi larang. Nabi tak ada buat larangan apa-apa. Jadi kita kena kebalik kepada hukum asal. Hukum asal dia apa? Adalah harus. Berdasarkan apa? Berdasarkan daripada kata Imam Asy'ari. Imam Asy'ari ni adalah seorang ulama yang bermazhab Imam Syafi'i. Jadi kita bermazhab Imam Syafi'i, kita kena ikut kaedah-kaedah itu. Okey, saya pun tak nafikan juga memang ada masalah, mungkin bukan ijma', bukan ijma' maknanya bukan konsensus, bukan semua ulama kata hukum dia ni harus, oh ni tak boleh, ni boleh, ni dah dapat pahala. Okey. Jadi masalah ni kita boleh ambil dia sebagai satu masalah khilaf. Khilafiyah ni dalam bab furuk. Furuk ni bab cabang-cabang. Pendapat-pendapat ulama ni kadang berbeza-beza. Satu ulama kata boleh, satu kata tak boleh. Okey, dalam bab cabang ni pula, Imam Asy'ari juga dalam kitab yang lain pula, dia ada mengatakan, ada satu kalimah yang berbunyi, la yunqarul mukhtalafu fi wa innama yunqarul mujma'u alaih. Okey, apa dia punya makna pula? Maknanya pula adalah seseorang boleh mengikuti salah satu pendapat yang dipersisihkan. Maknanya kita boleh ikut. Pendapat ni pun boleh, pendapat ni pun boleh. Kalau awak rasa pendapat awak tak ada khatam Quran secara online, tak dapat pahala 30 juzuk, dah awak jangan ikut. Saya pun tak paksa, betul tak? Kalau awak rasa boleh, awak ikut, silakan. Jadi kita boleh pilih sebenarnya. Satu pendapat yang diperselisihkan. Nak ikut ni ke itu, kita boleh suka. Yang diperselisihkan oleh siapa? Oleh para ulama', bukan oleh kita. Kita bukan level ulama'. Kalau ada dua ulama' berselisih pendapat, kita ada pilihan nak ikut yang mana satu. Kita bermazhab Imam Syafi'i, kita ikut kaedah mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Dan tidak boleh mencegahnya untuk melakukan hal itu. Dan kalau awak tak suka, awak boleh suka. Awak jangan buat. Awak tak boleh cegah saya nak buat. Saya nak baca surah Yasin, nak hadiahkan bacaan surah Yasin ni kepada orang yang telah meninggal dunia dalam majlis tahlil dan sebagainya. Oh, tak sampai. Okey, kalau awak rasa tak sampai, awak jangan buat. Saya rasa saya sampai, saya buat. Sebab dalam manhaj manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang bermazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali sendiri kata boleh sampai. Dan Imam Syafi'i ada tambahan semua mazhab empat-empat ni kata boleh, tapi tambahan daripada Imam Syafi'i boleh kalau kita niat, lepas tu kita doakan. Doakan supaya Allah kau sampaikanlah pahala bacaan kita ni semua
kepada almarhum ahli keluarga kita, mak bapak, datuk, nenek kita yang telah lebih dahulu meninggal dunia. Ini yang dipanggil bertawasul. Bertawasul dengan amal soleh. Kalau bertawasul dengan amal soleh, memang tak ada khilaf. Semua ulama sepakat bilang diperbolehkan. Bertawasul melalui amal soleh. Bukankah membaca Al-Quran ini juga termasuk sebahagian daripada amal soleh? Sebab tu kita nak kena faham. Baca Al-Quran ni pun amal yang soleh sebenarnya. Jadi, dia tak ada permasalahan. Yang penting, jangan dijadikan satu masalah. Okey. Dan tidak boleh mencegahnya. Kita jangan cegah orang. Kita nak buat, kita buat. Orang tak nak ikut, dia suka, tak apa. Jangan marah orang tu. Sebab hukum dia harus. Harus ni maknanya nak buat boleh, tak nak buat pun boleh. Tak ada apa-apa. Kalau hukum dia wajib, itu tak boleh. Semua orang mesti nak buat. Tak buat berdosa. Semua tak baca Quran berdosa. Contoh macam tu. Tapi ini bukan hukum dia wajib. Hukum dia hanya harus. Nak buat silakan. Tak nak pun tak apa. Tapi siapa yang buat dapat pahala. Sebab Nabi dah cakap, setiap satu ayat kita baca, dapat satu pahala. Satu huruf. Bukan satu ayat, satu huruf dapat satu pahala. Okey. Kecuali permasalahan yang telah disepakati. Ini dia panggil hukum yang qat'i. Qat'i ini yang telah ditetapkan. Itu tak boleh. Sebab semua ulama sepakat. Bilang tak boleh means tak boleh. Contoh, hukum yang qat'i ni, hukum yang telah ditetapkan, contoh semua ulama sepakat. Ambil contoh yang qat'i ni adalah hukum seperti solat subuh lah. Kita ambil solat fardu senang. Solat fardu ni, kita buat berapa rakaat je? Hamzah, berapa rakaat kita buat solat fardu? 17. Fardu subuh, berapa rakaat? 2. 2 rakaat. Tapi besok pagi, awak ingat awak ada mood, awak nak buat solat subuh 4 rakaat. Dengan niat awak nak dapat pahala double. Boleh tak? Boleh. Awak solat subuh 4 rakaat, boleh? 2 lah. Tak boleh. Oh, tak boleh. Subuh tetap 2. Yang lagi 2 tu kadak lain. Ini solat fardu ni saya kata. Solat fardu tak boleh buat 4 rakaat. Walaupun 2 1 salam. Kecuali 2 rakaat awak buat fardu, lagi 2 awak nak kadakkan, awak tertinggal yang lama-lama pergi subuh ke apa, itu lain. Ini kalau Ustaz, kalau kita buat subuh, lepas tu ada orang datang, dia nak jamaah dengan kita. Dia masbuk lah. So, kita sembang subuh juga lagi sekali kan? Tak payah. Tapi tak payah. Kita buat saja. Kita bagi salam, dia diri. Dia sambung dia punya rakaat. Kalau kita dah habis. Kita dah habis. Dia yang belum habis pasal dia masuk lambat. Kita dah habis, okey. Awak ikut saya jadi imam. Saya dah masuk rakaat pertama, nak masuk rakaat kedua baru awak masuk. Bila awak masuk rakaat kedua, maknanya saya dah rakaat kedua, awak baru rakaat pertama. Bila saya dah bagi salam, awak kena diri lagi. Sambung lagi 1 rakaat. Saya dah habis sebab saya dah 2. Saya tak boleh tambah lagi untuk nak genapkan awak habis, tak boleh. Tak maksud saya kita sembahyang lagi sekali. Tak payah. Awak habis subuh dah habis. Awak habiskan awak habis 2 rakaat saja. Dan dia pula bila awak bagi salam, dia kena diri balik. Kalau dia tertinggal 1 rakaat. Bila waktu dia dapat rakaat awak tu, bila dia dapat rukuk bersama awak. Tapi bila dia datang, awak pun dah diri, dah iktidal, dia tak dapat rukuk dengan awak, dia tak dapat rakaat tu. Selagi dia dapat rukuk dengan awak dalam solat tu, dia dapat rakaat tu. Maknanya kalau awak dah habis. Lepas tu dia yang belum habis, dia tambah lagi 1 rakaat. Okey, itu sebenarnya bukan semua okay. Misalnya kalau kita sembahyang isyak dekat masjid kan. Lepas tu kita balik sekali, lepas tu anak kita baru balik kerja ke baru balik sekolah. Dia belum sembahyang isyak. Lepas tu dia nak sembahyang isyak berjamaah dengan kita. Boleh tak kita sembahyang lagi sekali? Kita dah sembahyang isyak, tak payah lagi. Kecuali kalau awak nak sembahyang kadak ke apa, kadak isyak ke, atau yang lain-lain solat awak tertinggal ke apa, nak buat sunat-sunat biasa tu boleh lah. Tapi untuk isyak lagi tak boleh. Dia tak ada 2 solat dalam satu malam tu, tak ada. Dalam satu hari tak ada. Satu hari cuma 5 waktu. Ya, awak tak boleh buat 2 isyak. Awak tak boleh buat kat masjid nak sembahyang isyak, kat rumah nak jemaah dengan anak lagi, kat isyak lagi, tak boleh. Maknanya awak pergi isyak dah habis. Awak dah buat kat masjid tadi. Tapi kalau awak nak kadakkan isyak kat rumah, yang mana tertinggal lama-lama, itu boleh. Anak awak pun ikut jadi jemaah.
Seolah-olah seperti nak ambil pahala ataupun pahala solat berjemaah lah. Sebab solat berjemaah ni pahala dia lebih daripada solat seorang kan. Dia tak boleh 2 kali. Sekali je. Kan? Jadi kita kena faham bab hukum juga ni. Sama juga macam baca Quran ni sebab dah viral ni. Diorang dah viral yang ustaz ni kata gitu, ustaz ni kata gini, ustaz ni kata boleh, ustaz kata tak boleh. Baca Al-Quran 1 juz. Nak kena baca 30 juz baru dikira khatam. Kan saya dah bilang tadi. Nabi sendiri kata apa? Baca 3 kul. Bukan baca 30 juz. 3 kul saja. Maknanya 3 surah Al-Ikhlas sahaja. Kalau Allah nak kasih pahala dia seperti menyamai 30 juzuk pun tak ada masalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pergi solat dekat Masjid Quba saja. Allah nak kasih awak apa? Pahala seperti satu umrah punya pahala pun tak ada masalah. Sebab tu yang penting kita buat sesuatu ni semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan kita ambil dia punya fadilat, kelebihan-kelebihan yang tersirat di dalam ayat Quran. Sebab ayat Quran ni merupakan satu mukjizat dia mempunyai fadilat yang banyak yang tersirat kita tak tahu kan. Jadi kita mengharapkanlah semoga Allah SWT akan memberikan kita ganjaran seperti apa yang kita niatkan. Baik. Kalau tidak ada nas atau sesuatu yang tegas daripada hadis ataupun Al-Quran, daripada Al-Quran ataupun hadis yang menunjukkan ianya haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya. Yakni asalnya adalah harus. Dia tak ada. Dalam Al-Quran kata haram tanpa baca Al-Quran secara online. Khatam secara online haram. Siapa baca 1 juz pun haram. Tak ada. Dia tak kata gitu. Bahkan dalam hadis Nabi kata baca Al-Quran 1 ayat 1 huruf saja, bukan 1 ayat, 1 huruf dapat 1 pahala. Kalau kita baca tak sampai 30 juz lah, 1 juz saja dah berapa banyak huruf ada kat dalam. Ini yang kita nak meraih ganjaran pahala. Selebihnya kita mintalah bonus daripada Allah SWT, walaupun kita baca 1 juzuk ataupun 1 muka surat, tapi kita ambil lah fadilat membaca secara berjamaah. Sebab berjamaah ni mempunyai fadilat yang tersendiri. Awak tengok solat seorang sama solat berjemaah pun berbeza ganjaran pahala dia. Sebab fadilat solat berjemaah ni lebih. Sebab tu orang terkejar-kejar pergi masjid. Sebab apa? Nak kejarkan pahala berjemaah sebenarnya. Jadi kita ni pula dah tak boleh ke masjid, dah tak boleh macam tadarus kat bawah blok, kat masjid kan. Kita ambil fadilat bertadarus, berkhatam dekat rumah masing-masing melalui WhatsApp, melalui Skype, melalui apa lagi. Dia orang ada Zoom lah, apalah sekarang dah macam-macam lah ada tak. Gunakan kaedah teknologi ni untuk kebaikan. InsyaAllah kita akan dapat ganjaran pahala. Sebab setiap benda yang kita buat kebaikan ni pasti ada ganjaran pahala dia. Sekecil mana pun kita buat pasti ada ganjaran pahala dia. Kalau buat benda yang mendatangkan kemungkaran ke dosa ke pun, sekecil mana pun ada ganjaran pahala dia. Dalam Al-Quran Allah kata apa? Allah SWT telah berfirman dengan ayat yang berbunyi, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Surah Al-Zalzalah. Kan ada ayat tu? Ayat nombor 7 dengan nombor 8. Awak cuba tengok dalam Quran. Dia ayat ni kalau kita baca kita tengok Allah bilang apa? Siapa yang buat kebaikan walaupun sebesar zarah. Zarah ni kecil sebenarnya kan? Sebesar atom lah kecil itu pun Allah akan bagi dia ganjaran pahala. Siapa yang buat dosa ataupun kemungkaran yang sebesar zarah pun akan mendapat balasan dosa juga. Sebab tu kita kena faham bab ni dulu. Ini pula bukannya sebesar zarah. Saya rasa lebih besar dari zarah ni baca Quran ni pahala dia tu lah. InsyaAllah Allah akan beri kita ganjaran yang lebih besar lagi pahala dia insyaAllah. Baik. Ulama-ulama juga yang lainnya menetapkan ketetapan dengan dalil ayat Quran yang lain. Sebab tu semua ulama ni diorang ada dalil. Dalil diorang apa? Daripada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 29 contohnya. Dengan ayat yang bermaksud dialah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Allah jadikan segala sesuatu untuk kita. Kita buat sebaik mungkin untuk kita. Selagi tak ada dalil yang mengharamkan dia. Okey.
Ada lagi hadis daripada Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis yang bermaksud, saya ambil maksud dia jelas, saya nak baca teks dia panjang pasal nak bertadarus nanti tak sempat pula. Daripada Abu Sa'labah radhiyallahu an, ia berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan beberapa kewajipan, maka janganlah kalian sia-siakan hal itu. Dan Allah telah memberikan beberapa batasan, maka janganlah kalian melampauinya. Dan Allah telah melarang sesuatu, maka janganlah kalian melanggarnya. Dan Allah telah mendiamkan beberapa hal sebagai kemudahan ataupun kemurahan bagi kalian. Bukan kerana Allah lupa, maka jangan kalian bahas, perbincangkan tentang hal itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Hadis ni taraf dia hadis mauquf. Hadis mauquf pun dikira hadis. Nampak tak? Apa yang Nabi kata, kita ambil yang kat penghujung dia, apa Nabi bilang apa? Sebagai kemurahan. Jika Allah mendiamkan, maknanya ini satu kemurahan daripada Allah. Allah bagi kita buat apa kita nak buat kalau Allah diamkan. Kerana kalau tak boleh, mesti ada dalil yang mengharamkan. Mesti ada ayat Quran ataupun hadis yang menolak apa kita buat yang tak boleh. Itu ada dalil. Ini tak ada dalil. Tak ada dalil yang mengatakan tak sampai pahala. Tak ada dalil yang mengatakan ianya berdosa siapa buat online. Tak ada. Jadi maknanya diperbolehkan. Kerana apa? Kerana inilah satu kemurahan rahmat Allah SWT kepada kita. Allah beri kita satu bonus. Bukan kerana Allah lupa. Dia bilang, mustahil Allah tu bersifat lupa. Kalau Allah bersifat lupa, dia bukan Allah. Dia bukan Tuhan. Sebab Tuhan ni, dia maha sempurna. Dia tak tidur, tak ngantuk, tak lupa, maha mengetahui. Semua dia. Itu baru Tuhan kita. Kalau dia lemah, sifat lupa, maknanya dia ada kelemahan. Sifat Allah tak ada yang lemah. Kan? Lepas tu hadis juga ditambah dengan apa? Jangan kalian bahas atau perbincangkan tentang hal itu. Jadi Allah tak cakap, maknanya tak beri larangan, Nabi tak beri larangan, kita jangan sibuk pula nak melarang orang lain bertadarus ataupun berkhatam secara online. Ini penting. Kalau ada larangan, dari dulu lagi dah ada ayat Quran keluar. Dari dulu lagi hadis Nabi dah cakap, tak boleh semua mesti nak baca 30 juzuk. Tak boleh baca satu juz. Mesti Nabi dah larang. Tak ada pun larangan tersebut. Bahkan Nabi kata baca Al-Quran ni walaupun satu huruf dapat ganjaran satu pahala. Yang tak pandai baca ni, baca terbata-bata pun dapat double. 2 pahala daripada orang yang dah baca lancar Al-Quran. Inilah kelebihannya Al-Quran. Sebab itu kita kena ambil lah kesempatan macam ni. Jadi ada juga ayat daripada surah An-Nahl. Ayat 128. Apa boleh rujuk dengan ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ayat ni yang bermaksud apa? Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang membuat kebaikan. Secara umumnya kita baca Quran ni benda yang baik. Kita sedang buat sesuatu kebaikan, bukan keburukan. Adakah baca Quran kita nak cakap baca Quran satu perkara keburukan? Ini yang dimaksudkan Allah tadi. Allah akan bersama orang yang bertakwa dan orang yang membuat kebaikan. Ini kita membuat kebaikan lah. Kita menganjurkan kawan-kawan dekat kelas-kelas mengaji kita. Kita menganjurkan kawan dekat grup-grup WhatsApp. Mari join kita. Baca Quran, satu orang satu juz. Kan? Saya tak pernah baca lah Ustaz, saya merangkak. Tak apa, baca. Kita pula jangan tuduh, alamak dia tak pandai baca pun nak baca. Nanti kalau dia baca salah macam mana? Tak? Mana awak tahu dia baca salah? Awak pun tak semak bacaan dia. Yang awak nak tuduh dia baca salah pula, kenapa? Kita kena husnuzon. Biarkan, dia baca merangkak pun tak apa. Nabi pun tak larang orang baca Quran merangkak. Bahkan Nabi kata siapa yang baca Al-Quran terbata-bata, maknanya yang merangkak, dia akan meroleh pahala double pula, 2 pahala berbanding dengan orang yang boleh baca lancar. Nabi lagi kasih motivasi supaya orang yang merangkak ni pun baca. Sebab jangan takut, baca. Kan?
banyak ayat-ayat yang mana Allah sebut ni berbuat baiklah kerana sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Ini pula surah Baqarah ayat 195. Maksud ayat dia juga. Maknanya Allah anjurkan kita buat baik sebab Allah suka orang yang buat baik. Baca Quran satu perbuatan yang baiklah. Kan? Jadi kita mohon kepada Allah SWT nanti bila majlis khatam Quran, kita mohon supaya Allah SWT memberikan kita ganjaran kebaikan, memberikan kita rahmatnya di dunia dan juga di akhirat. Boleh? Ada apa-apa nak tanya lagi bab ni? Saya sengaja masukkan bab ni untuk menghilangkan rasa ragu-ragu ataupun was-was kita ni. Sebab kadang-kadang orang sibuk bilang ni tak boleh, ni bid'ah tu bid'ah, Nabi tak buat kan. Jadi boleh faham tak kenapa saya adakan konsep membaca Quran secara online ni? Dia banyak. Pertama, tak ada dalil yang melarang. Keduanya, dia merupakan satu kaedah ataupun cara ataupun teknik saya untuk motivasikan semua pelajar-pelajar saya baca Quran. Sebab kat kelas ni selalu saya memberi tekanan kepada bab hukum-hukum tajwid. Tak, ini nama hukum dia gini, nama hukum. Tapi sekedar teori je, praktikal baca tak ada. Sebab pelajar ramai, kalau nak baca pun makan masa yang panjang, tak sempat. Nah, jadi kita ambil kesempatan bulan Ramadan untuk perbanyakkan baca sambil apply semua hukum-hukum tajwid yang kita dah belajar dulu. Masukkan. Yang teori tu kita belajar tajwid. Ni waktu praktikal ni bulan Ramadan dia. Yang belajar tajwid tu kita dah ada ilmu. Ilmu tu perlu diamalkan. Ini dia waktu dia. Bulan Ramadan amalkan baca, apply hukum tajwid. Supaya dia seimbang dengan pembacaan Quran yang memerlukan ilmu tajwid. Sebab tu saya menggalakkanlah supaya semua dapat baca dengan lebih lancar, dapat melaksanakan tanggungjawab untuk membaca hak-hak makhraj dan sifat huruf dengan hukum tajwid tertentu. Boleh? Jadi faham matlamat kita ni sebenarnya nak menggalakkan orang baca Quran. Semua. Kalau ada orang yang masih lagi viralkan ke WhatsApp ke kat mana, ni tak boleh ni Ustaz, ni tak dapat macam mana dia boleh kata tak dapat pula? Kita bukan minta pahala dengan dia. Kita minta pahala dengan Allah. Itu urusan Allah lah. Allah nak kasih ke tak nak, betul tak? Yang penting kita buat, nawa itu kita nak betul. Semata-mata untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan dengan keredaan Allah ni, Allah redah kita baca Quran, Allah akan lancarkan lidah kita untuk baca Quran. Allah akan terangkan hati kita untuk memahami ilmu-ilmu tajwid yang kita belajar. Dan sekurang-kurangnya nanti bila dah lepas raya, dah lepas circuit breaker ni semua kat dalam kelas, awak punya bacaan dah bertambah lancar sikit. Dia macam tu, tiap-tiap tahun lancar sikit melalui tadarus. Ini pengalaman saya sebenarnya. Saya dulu pun tak pandai baca Quran. Mana kita beranak je pandai baca Quran, tahu tak? Semua orang start from zero. Lepas tu macam mana nak lancarkan, saya duduk kat mana-mana majlis tadarus. Tapi itulah, kalau kat majlis tadarus jangan malulah kan. Pak kita kena baca, kita baca. Salah orang tegur tak apa. Ini untuk kebaikan kita sebenarnya. Ini kaedah bertadarus. Sebab tu saya adakan seminggu 3 kali dalam bulan Ramadan ni untuk awak semua bertalaki lah. Sekurang-kurangnya sebagai guru Al-Quran ni, saya kena semak juga bacaan awak. Walaupun saya tahulah ada yang baca lancar, ada yang baca merangkak, tak apa. Yang penting ada guru yang semak. Kalau tidak nanti awak ingat awak baca betul. Saya ada tegurlah beberapa student saya yang kelas-kelas online yang lalu kan. Saya suruh orang ambil macam mana cara kaedah pelajar-pelajar yang dah boleh baca dengan baik. Diorang pun dulu tak boleh baca dengan baik juga, tapi alhamdulillah saya tahu sekarang ada beberapa pelajar kita ni dia boleh baca dengan baik. Maknanya apa tau? Bila dia baca, bila dia tersalah bacaan pada sesuatu tempat tu, dia tahu dia buat salah. Awak berdapat sampai situ punya level dah okey, saya dah happy lagi dah. Jangan dia tahu, dia tak tahu. Kalau dia baca, dia salah pun dia tak perasan, dia main jalan je kan. Maknanya dia belum ke tahap tu lagi. Saya nak awak dah sampai ke tahap awak baca, alamak salah lah, awak ghostan balik. Saya tak tegur pun, tapi awak tahu, awak ghostan balik. Awak kalau dah tahu, kelemahan awak sampai kat tahap itu, terus dah bagus. Boleh? Okey, hari ni ada berapa orang online? Ambaki, Hamzah. Okey, Lisa, Ain, Maya. Siapa nak baca dulu hari ni?
Maya boleh baca? Okey, boleh insya-Allah. Maya nak baca surah apa? Page berapa? Kasih tahu page saja dulu. Page 64. Okey, semua buka page 64 dengan Quran masing-masing. Dan Maya tak datang minggu lepas, Maya kena baca dulu. Okey. Boleh start? Boleh, surah dulu nak tahu surah apa? Surah Al-Imran. Surah Ali Imran. Ali Imran ni maknanya apa Ali? Ali apa makna Ali? Ustaz, dia Ali Imran not Al-Imran Keluarga Imran. Ali. Ali Imran. Dia bukan dia bukan Al Imran tau. Ali. Ali ni makna keluarga. Imran, nama Imran lah. Keluarga Imran. Okey, ayat ke berapa? Saya baca satu page 109. Boleh, insya-Allah. 109. Ayat 109. Okey. Silakan. Tak urus pasal malah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ilallahi turja'ul umur. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'murun. Ustaz ni boleh teruskan? Boleh. Kalau nak tak murun, okey nak sambung sebelah bil mar boleh. Bil ma'ruf pun boleh. Bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. Ingat tak kemarin kita belajar harful jar? Ya. Wakaf tidak, salah satu daripada huruf-huruf harful jar ni daripada sendi kata huruf B. Enggak? Tadi tu awak sambung kat B lah tu. Okey. Baca. So as long as dia harfu jar boleh sambung. Dia sambung. Kalau sebelah tak ada harful jar, awak kena ghostan sikit cari harful jar. Okey. Dah dia lah. Harful jar ni sendi kata. Okey. Kata penghubung nak sambung dia. Okey, sambung. Lan yadurrukum illa adza wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara. Wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. Okey, tadi kalau awak nak matikan kat barak pun boleh, tapi bacaan dia adbar. Lepas tu sambung sebelah thumma. Thumma ni maknanya kemudian. Kan dia termasuk harfu jar jugalah. Thumma la yunsarun pun boleh. Okey, sambung sebelah. Duribat alaihi mudzillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nasi wa ba'u bighadabim minallahi wa duribat alaihimul maskanah. Okey, dekat sana sangkut sikit. Minan nasi, lepas tu awak nak masuk kat wabah ada lambat sikit. Kenapa dia lambat, Liz? Maya. Lisa, kenapa dia lambat? Yang mana Ustaz? Minan nas? Lepas tu dia nak pergi nasi, dia macam curi nafas kejap. Baru dia pergi wabah. Kenapa dia terlambat kat situ? Pastilah Ustaz. Dia glancing keluar. Dia glancing very important tau baca Quran ni. Kita baca kat minan, mata dah dekat nasi. Baca kat nasi, mata dah dekat waba'u. Jadi mata kita yang bawa mulut. Jadi glancing penting. Jadi dia sangkut masa dia glancing, dia terberhenti. Seolah-olah macam curi nafas tu kan. Dia tak boleh. Kaedah curi nafas dalam hukum tak boleh curi nafas macam itu.
Tapi dalam latihan ni boleh lah. Maknanya boleh. Kita kan tengah belajar. Okey, Yes. sambung lagi. Okey. Yang zalika Zalika. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Hak kok. Kok kalau apa tu? Qala akbar. Kenapa dia akbar? Sebabnya ada syiddah. Ada syiddah kat itu. Syiddah atau tasydid. Tanda sabdu. Okey, sambung. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Asau. Nama hukum. Sau. Idgham mutamathilain saghir. Syogir. Yes. Waw pertama bertanda sukun pada asalnya. Waw kedua bertanda atas berbaris. Tanda mati berbaris jadi syogir. Okey, sambung. Laisu. Laisu sawa. Mati kan tak boleh sawak. Sawa. Itu atas. Sorry. Mati kan hidup kan. Okey. Laisu sawa. Sebab apa? Sebab lisan nampak tak? Dia baris atas dua. Fathatain. Kalau baris atas satu, dua bawah, dua depan, satu bawah, satu depan, semua sawak. Tapi kalau dua atas, kena matikan dia macam mak iwat. Hidupkan dia balik. Sawak. Jadi Okey. nama hukum dia mak iwak lah Ustaz. Macam mak iwat bacaan dia. Kena hidupkan. DP A tu dua harakat. Okey, sambung lah. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas Kalau nak sambung roh panjang dua harakat. Jangan khairati. Khairati wa ula. Roti wa ula. Roh ada dua harakat. Kalau nak sambung. Kalau nak matikan khairat. Okey. Ulang mana? Ambil. Yang kat wa boleh. Yang wa yusari'una fil khairat. Ambil wa dia. Wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas salihin. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh. Wallahu alimun bil muttaqin. Sadaqallahul azim. Adam? Adam mana Adam? Adam mana Adam? Dah senyap ya Adam ni. Abang Bakit? Ya, saya Ustaz. Muka surat berapa nak baca ni? Saya sambung sebelah je. Muka surat apa yang tadi juga? Tadi 64. 65. Nak ambil 65? Saya sambung 65 lah. Okey. Surah Ali Imran juga ayat 65. Sambung. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Biar kejap. Ni juz ke berapa ni Abang Bakit? Ini juz. Ini ketiga Ustaz. Bukan. Nisa? Saya agak Lisa Juz ke berapa? Juz 4. Mana awak tahu 4? Ini 4 Ustaz ditulis ni, 3-nya macam Awak pergi pakai Rumi weh. tidak. Jawi Ustaz. Jawi dia tulis apa? Macam 3 terbalik gitulah. Yelah itu nombor lah.
Nombor. Siapa yang tak ada nombor, dekat atas sebelah kiri dia taruh surah. Suratul Ali Imran. Tak? Suratul Ali Imran. Tapi yang sebelah kanan atas, dia taruh Al-Juz Ar-Rabi. Rabi'u. Ada tak siapa Quran? Rabi. Ada. Rabi' itu Rabi'. Rabi' itu 4. 1 Wahid. 2 Isnain. Salasa. Rabi' kan? Arba'ah tu Rabi'. Kalau juz 5 Khamsa. Sidda kan? 6. Sab'ah 7. Ada macam itu. Anfusahum matikan. Sebab ada tanda mati kat atas mim. Hukum dia izhar asyafawi. Dia jumpa huruf ya. Anfusahum yazlimun. Jangan anfusahum. Dah tak nak lagi. Matikan terus. Sebab tu dia letak tanda mati. Okey. Dari segi sudut hukum dia pula. Hazihil hayatid dunya. Lisa. Dunia tu apa nama hukum dia? Nun mati jumpa ya. Dapat tak ayat tu? 117. 117. Yang fi hazihil hayatid dunya. Dunya. Nama hukum dia. Nun mati jumpa ya. Dapat? Hamzah, boleh tahu tak nama hukum dia? Saya tak ingat Ustaz. Abang Bakit? Fi hayatil. Hamzah nak kena balik kelas je. Okay, InsyaAllah. Lama tak datang kelas ni. Abang Bakit, dunia. Dunia. Nun mati jumpa ya. Nama hukum. Adam boleh jawab ni. Adam mana Adam? Adam yang sembunyi ni Adam. Orang so off DP video dengan DP audio ke dia off. Dia lari Maya. Saya cuba. Matobi Ustaz. Bukan. Izhar mutlak. Yes. Izhar mutlak. Biasanya nun mati jumpa ya. Idgham ma'al ghunnah. Betul tak? Nun mati atau tanwin jumpa ya. Mim, nun, waw, ya. Dia jadi idgham ma'al ghunnah. Tapi kalau idgham ma'al ghunnah atas nun tak ada tanda mati. Yang ini ada tanda mati, dia jadi izhar. Tapi bukan izhar halki. Sebab huruf ya yang dia jumpa sebelah tu bukan huruf daripada makhraj dekat halkum. Jadi dia tak dikenali sebagai izhar halki, dia dikenali sebagai izhar mutlak. Maknanya, izhar apa makna izhar? Jelas. Okey, mutlak, secara mutlaknya naklah dijelaskan bacaan dia. Ini cara dia punya makna dah, izhar mutlak tu, secara mutlak. Kena jelaskan bacaan dia. Okey, sambung lagi Abang Bakir. Ustaz, kejap tanya sikit Ustaz. Okey. Yang kat bawah tu fa'alakathu kan. Ayat Kalau tu kita mati kan Ustaz, mati. Ayat tu juga Kat ada ha kat ujung dia. Jangan baca kathu tau. Kathu tu kalau nak sambung. So, Lakat huwama. Kalau nak berhenti? sambung nak mati kan kat ada ha, ada angin terkeluar sikit. okey. Jangan cuts. Cuts itu sifat hamas untuk ta, tapi dia ta belakang dia ada sifat hamas untuk ha ni pula, ada angin sikit. Cuts. Macam iza jaa nasrullahi wal fath. Ada macam angin terkeluar. Sebab ada satu sifat hamas kat situ. Hamas ni apa makna dia hamas berdefinisi? Suara tertahan, nafas terlepas. Yang keluar angin tu nafas kita lah. Kan iza jaa nasrullahi wal fath. Boleh dengar tak saya punya audio ni? Saya tak pakai. Dengar. Dengar Ustaz. Okey, pasal saya tak pakai mic ya. Okey, sambung lagi Abang bagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la
تتخذوا بطانة من دونكم. Bukan mir, dia mir. Kalau mir, dia dah masuk kat ra, ni masuk kat dal. Min dunikum. Ambil balik min. Min dunikum la, sambung. Min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma anittum. Boleh, dia pergi khol ba, jangan ha ba. Sebab itu huruf ha yang ada titik dekat atas dia panggil kho. Okey, sambung. Qad badatil baghdha. Bagi, jangan baca kat. Kalau kat huruf kaf, ini huruf qaf. Jadi qad, dal tu ada qalqala. Qad, jangan kat, dia qad. Kat sama qad lain. Kalau kat huruf kaf, yang ini bukan kaf, ni huruf qaf. Jadi kena qad badatil qad, dia tu nak kena keluar. Ada qalqala sugra kat situ. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Okey. Qad Qad. Hidupkan dia pedal. Sebab dal tu ada sifat qalqala. Qad, jangan qad lagi. Qad bayyana lakumul ayat. Jadi Qad bayyana lakum. Bayana. Yanna. Nun ada satu. Kena dengung. Qad bayyana lakumul ayat. Okey, cantik dia pergi hamas. Dengar tak hamas dia? Ayat. Ada keluar situ. Itu hamas dia panggil. Sifat hamas, suara tertahan, nafas terlepas. Itu nafas dia lah tu. Okey, sambung orang bagi. In kuntum ta'qilun. Okey, sambung. Antum ulaika tuhib. Bukan ikan. Ulaika ni. Abang bagi kejap. Jangan bukan ulaika tu. Ulaitu hibbunahum. Tak ada ika, ka tak ada. Itu. Ulaiku. Itu. Ulaitu hibbunahum wala yuhibbunakum. Okay. Wala watu'minuna bil kitabi kullihi wa iza lakukum. Ambil wa iza lakukum qalu. Ambil wa iza. Wa iza laqukum qalu amanna wa iza khalau addu alaikum. Okey, kalau sambung. Sambung dia boleh ambil kat situ tak? Ambil yang wa iza khalau addu alaikumul anamil. Right? InsyaAllah boleh. Wa iza khalau addu alaikumul anamil minal ghaib.
Ghaiz. Tebalkan sebab huruf za kan. Lepas tu Ghaiz. ghaiz boleh baca 2, 4, 6 harakat juga. Nama hukum dia madlin arid disukun. Dia bukan ma'arid, dia ma'lin. Sebab dia tak ikut petua kan. Petua baris dia tu. Dapat Kalau jumpa ya, biasanya dia persyarat atau petua dia mesti nak baris bawah huruf ghain. Tapi huruf ghain tu baris atas. Walaupun dia jumpa ya. Tu dia panggil harfu lin. Lin ni maknanya lembut ataupun lunak. Bila dia dah wakafkan dengan huruf za tu, dia boleh dikatakan sebagai huruf mad. Lin arid disukun. Boleh. Baca sama macam arid disukun 2, 4, 6 harakat. Okey, sambung. Qul mutu bi ghaizikum. Ghai tak nak panjang. Kan? Ghai. Bi ghaizikum. Bi ghaizikum. Jangan ghaizikum. Ghai tak boleh panjang lagi tu. Kan? Sebab dia tak ikut dia punya petua dia. Kalau jumpa ya baris bawah. Okey, sambung sebelah. Innallah. Innallaha alimun bizatis sudur. Okey, sambung. In tamsas Tam tak nak dengung. Tam tak nak dengung. Ada tanda mati, matikan. Itu nama dia izhar syafawi. Matikan tam dia. Jangan tam, tak nak. Matikan tam terus. in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sabi'ah. Sayyatun. Mana sabi'ah? Sayyi'ah. Kalau nak matikan. Sai. Kalau tu huruf ha tambah buta. Tapi kalau sambung tarmul buta tu jadi rota. Okey, awak ambil balik. Sayyatun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kaiduhum tak nak. Matikan terus. Tanda mati tu hum tu. Sebab sebelah dia huruf shim. Dia jumpa sembarang huruf. Mesti nak kena jelaskan bacaan dia. Kecuali mim mati kalau sebelah dia jumpa huruf ba atau huruf mim. Baru dengung. Kalau jumpa selain daripada mim dan ba, jangan dengung. Izhar syafawi. Nyatakan bacaan dia. Syafawi pasal bibir kan. Makna syafawi ni bibir. Kerana huruf mim ni makhraj dia dekat bibir. Jadi cara baca dia ni. Kaiduhum syai'a. Jangan kaiduhum. Tak nak. Matikan hum dia. Kaiduhum syai'a. Itu yang dipanggil izhar. Nyatakan. Okey. Tak apa. Sambung. Innallah. Innallaha bima ya'maluna muhit. Okey, boleh panjang lagi pun tak apa. 2, 4, 6 harakat boleh tak apa. Hitok. Tok tu kokola apa tu? Lagi kokola apa tok? Urut to tu. Kubra Ustaz. Kubra. Kenapa kubra? Kerana urut to tu berbaris. Dia tak kira baris satu, baris dua. Dua atas, dua depan, dua bawah, satu atas, satu depan tu. Asalkan dia berbaris, dia panggil kubra. Macam kita baca Qul a'udzu birabbil falaq. Pun kubra. Sebab huruf qaf yang kat ujung tu berbaris. Tapi dia baris bawah satu. Okey, sambung. Wa is wadauta min ahlika
Tubau. Bau. Tak nak panjang dia. Tubawwi'ul mu'minin. Bauwi'ul terus. Jangan bau. Bukan panjang tau. Dia cuma tekan sikit je sebab dia sabdu. Tubawwi'ul mu'minina mata'ida. Maka. Maka. Kalau maka huruf kaf. Yang ini bukan kaf, huruf qaf. Minina maqaida lil qital. Huruf qaf sama kaf lain. Dia punya makhraj tu nak kena betulkan balik. Okey, lagi sekali. Tubau. Dari mana? Dari depan kali. Tubau. Okay. Wi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Okey, boleh. Sikit lagi. Wallahu sami'un alim. Baik. Boleh. Alhamdulillah. Lisa pula, page berapa? Next. Saya sambung yang minggu lepas punya, Ustaz. Boleh. Page berapa tu, Lisa? 43. Surah Al-Baqarah. Okey, insyaAllah boleh. 43. Okey. 43 nak mulakan daripada ayat ke Ayat ke 257. Yes. 257. Tu atas tu dia tulis Suratul Baqarah sebelah kiri. Yang sebelah atas tu tulis juz salis. Salis ni 3. Dari perkataan salasa. Kalau juz 2 sani. Juz 1 dia panggil juz awal. Juz 2 sani. Yang ni salis juz yang ketiga. Okey Zah, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Sambung. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبحت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه
Qala kam labista. Nak wakaf ke tak? Saya ambil qala boleh Ustaz? Boleh. Qala kam labista. Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Qala bal labista mi'ata 'amin. Qala bal labista mi'ata 'amin. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Sadaqallahul azim. Syai'in qadir. Yang nama hukum lah. Ifaqiqi Ustaz. Yes, okay. Balik pada ayat yang mula-mula baca tadi. Ambil kepada ayat 258. Alam tara ilal ladzi yang ni. Okay. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim hajja tu. Yang ada wave kat atas dia tu. Apa nama hukum dia? Mad lazim musaqqal qalimi Ustaz. Betul. Okay. Mad lazim kalimi musaqqal. Oh, mad lazim kalimi musaqqal. Ewa. Kan, mad panjang, lazim pada lazimnya dibaca panjang. Kan? Kalimi sebab dia kalimah, dia bukan harfi. Harfi kena sebut huruf. Musakkal sebab dia ada tanda sabdu bila dia nak masukkan ke huruf jim tu. Dia ada tasydid. Itu dia panggil musakkal. Kalau tak ada tanda sabdu, dia panggil mukhaffaf. Mad lazim kalimi mukhaffaf. Yang ini ada sabdu mad lazim kalimi musakkal. Dia sama macam surah Fatihah waktu kita baca walau dallin. Sama. Dia ada wave. Kan? Dia wave dia sama macam mad jaiz munfasil, mad wajib munfasil. Cuma bezanya mad jaiz munfasil sama wajib muttasil ni, bila dia ada wave sebelah dia mesti ada huruf hamzah. Itu mad jaiz ataupun mad wajib. Sama ada munfasil atau muttasil. Tapi yang ini dia tak melibatkan hamzah. Jadi mad lazim kalimi. Betul tak? Ya. Boleh? Okey. Timmihatu habba. Okey. Wallahu yudarifu liman yasha. Huruf ain. Yudarifu liman yasha. Wakafkan mak wajib ni boleh masuk sampai 6 harakat pun tak apa. Yudarifu liman yasha. Allah aja. Wallahu wallahu wal si'un alim. Oh, nama sebelah. Okey. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Summa la yutbi'una ma anfuqu bukan fuku. Faquman mawala azallahum ajruhum inda rabbihim wala yukhfun alaihim wala hum yahzanun. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Okey je, boleh. Sadaqallahul azim. Kau nampak ada tanda bunga tak tu je? Ya.
Ada tanda bunga tak dapat penghujung ayat kau baca tu? Ada. Okey, itu adalah tanda dia punya perenggan atau paragraf dia. Dia panggil hizb. Suku daripada hizb yang kelima. Yang itu dia panggil rubuk. Rubuk tu suku, hizb yang kelima. Okey, siapa lagi yang belum baca? Ain tak boleh ni hari. Hamzah dah, Abang Bakit dah, Maya dah. Lisa. Okey, ada orang lagi tak online yang belum baca? Ada? Okey, kalau tak ada apa-apa tanya tak? Nak tanya apa-apa, pertanyaan ke apa? Nak tanya apa-apa? Nak tanya tu yang bunga tu itu apa makrok Ustaz? Makrok nama dia makrok Ustaz Hizb. Oh hizb Hizb. Hizb ni dia macam paragraf dia panggil tak? Perenggan-perenggan dia. Satu Quran ada berapa juzuk? 30. 30 juz. Okey, ada berapa surah? 114. 114 surah. Dalam 30 juzuk ni, kalau kita pecahkan kepada satu juz ada 2 hizb. Oh. Jadi kalau satu Quran ada berapa hizb? 60. 60. 2 kali 30 juz. Okey, baik. Satu hizb ni, dari 60 hizb, satu hizb ni ada 4 suku. Dia panggil rubuk, suku yang pertama. Yang suku kedua dia panggil nisfu. Nisfu ni pertengahan. Ataupun separuh. Macam kita cakap malam nisfu Sa'ban. Maknanya apa? Malam pertengahan bulan Sa'ban. Tak? Kalau yang 3 suku, dia taruh salasa robi. Salasa 3, robi 4. Jadi maknanya 3/4. Lepas 3/4, dia masuk hizb kedua. Nanti ada hizb yang kedua suku, 2,5, 2-3 suku, hizb ketiga. 3 suku, 3,5, 3 suku, hizb keempat. 4 suku, 4,5, 4, 3 suku, hizb kelima. Seterusnya sampai ke hizb 60. Di penghujung Al-Quran. Itu cara paragraf lah dia panggil kan. Okey, kalau kita nak baca Quran, kaedah yang paling terbaik, duduk satu kali baca 30 juz. Boleh tak? Kita boleh mampu tak buat? Tak. Tak mampu. Tak, sebab itu kita buat kaedah ni bertadarus secara berjemaah. Satu orang kongsi-kongsi 1-2 juz. Mudah-mudahan kita semua yang terlibat ni pun dapatlah seperti mana ganjaran seolah-olah orang membaca Quran sebanyak 30 juz. Kan? Okey, kalau tak mampu baca 30 juz satu kali duduk, sekurang-kurangnya kita baca satu kali duduk satu surah. Boleh tak baca satu surah? Boleh Ustaz. Juz Ammar boleh. Kalau Al-Baqarah? Al-Baqarah tak boleh Ustaz. 2 juz lebih tau. 2 juz lebih. Lagi juga kita nak habiskan satu juz satu malam pun mahukan 1 jam lebih juga kadang. Okey, kalau surah pendek-pendek okey, kalau surah panjang-panjang juz Ammar tak boleh juga. Tak boleh baca satu juz. Tak boleh baca satu surah, baca satu juz. Surah Baqarah jadi kurang sikit, satu juz. Satu juz pun panjang lah Ustaz, 20 pages. Baca satu rubuk. Satu hizb. Satu hizb ni 10 page saja. Jadi dia kurang sikit. 10 page panjang tak? Oh panjang juga Ustaz, nak sekali duduk 10 page. Okey, kalau 10 pun panjang, kan, satu hizb panjang, ambil satu rubuk, suku dia je dah. Suku daripada hizb tu. Yang tempat Hamzah baca tu, suku tu tadi. Suku panjang. Okey, kalau suku pun panjang, pasal suku ni dia boleh makan sampai 2 page. Ada 2 page lebih. Pun panjang juga Ustaz. Kalau panjang juga, baca satu muka surat yang macam tadi Lisa baca kan. 1 page. Maya baca 1 page. Kan, Abang Bakit 1 page. Sekurang-kurangnya 1 page. Kalau tak nak baca satu rubuk, 1 page. Tak bayar satu page. Kalau 1 page pun panjang, saya pun tak tahu nak cakap apa lagi. Itu dah kira minimum dah. Dia kena usaha lah. Maknanya kan satu hari 1 page. Kalau kita boleh istiqamah. Istiqamah ni benda yang susah. Tapi tak mustahil kita boleh buat. Setiap kali lepas solat, dah habis doa, dah habis wirid semua, dah sadaqallahul azim, dah habis taqabbalallahu minna wa minkum, kita pun capai Quran, kita baca 1 page saja sudah. Setiap kali lepas solat. Tak nak 1 juz. 1 page saja baca lepas subuh.
Nanti lepas zuhur pun sama juga. Ambil lagi Quran, baca sambung lagi page kedua. Ambil lagi baca page ketiga, sambung. Lepas asar, lepas maghrib satu. Satu hari 5 kali solat, berapa page kita baca? Hamzah, berapa page kalau satu hari 5 kali solat? 5. 5 page kita baca. Satu hari Satu bulan, 30 hari, berapa page kita baca? 60. Satu bulan, 150 page. 30 kali 5. 150. Itulah 150 page. Satu bulan 150 muka surat kita dapat baca. Banyak tau 150 surat. Tak perasan tak? Okey. 150 muka surat satu bulan. Quran ada 604 muka surat. Saya ambil 600 dah taruh. Maknanya dalam masa berapa bulan kita boleh habiskan 600 page? 4 bulan. 4 bulan kita boleh 1 kali khatam. Maknanya dalam setahun kita boleh 3 kali khatam. Kalau kita istiqamah macam gitu. Itu belum masuk baca banyak tau. Itu 1 page. 1 page. 1 page. Kalau baca banyak mungkin lebih daripada 3 kali khatam. Tapi pernah tak kita khatam 1 tahun 3 kali? Kadang-kadang macam berat nak buat sebab kita tak istiqamah. Kita tak pernah usaha. Jadi kita jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai pencetus ataupun usaha kita untuk mempertingkatkan pembacaan Al-Quran. Sebab tu saya menggalakkan semua pelajar-pelajar saya ni masuk WhatsApp group punya tadarus. Orang nak cakap dia bid'ah ke Nabi tak buat, saya dah kasih dalil dah tadi. Saya dah bilang dah. Daripada sudut pandangan Al-Quran, dalil daripada sudut hadis, daripada dalil sudut para ulama. Kan? Hukumnya adalah harus. Kita ambil kesempatan ni. Supaya motivasikan kita baca Al-Quran supaya lebih lancar lagi. Bila dah lancar, awak percaya cakap saya. Nanti awak dapat DP sedap baca Quran. Awak tak baca Quran, awak rasa macam risau kan. Hari apa yang tak kena Oh, belum baca lagi lah Quran. Okey, ambil baca Quran. 1-2 page pun tak apa. Mesti nak sampai ke tahap itu. Contoh bab solat lah, solat. Kita kalau tak solat, kita akan rasa something wrong. Macam ada yang tak kena, ada yang kita tak buat sesuatu. Betul tak? Kan? Nanti dah lepas solat baru lega. Saya pun kadang gitu, saya dah balik mengajar malam kan. Pasal saya pergi mengajar kadang lepas maghrib, isyak saya tak berhenti, saya mengajar juga. Saya dah balik rumah, dah tukar baju, dah taruh komputer, nanti dah makan, saya rasa macam tak kena je. Oh, belum solat isyak ah. Dah lepas solat isyak baru saya pergi hati macam lega sikit. Kita nak sampai ke tahap itu. Dah solat baru dah rasa lega. Selagi belum solat rasa macam ada yang tak kena Oh, aku belum solat dah kalau ngabut. Quran pun kita nak buat sampai tahap itu. Apa yang tak kena? Oh, kita belum baca lah ni hari 1 page. Kan? Kita kena target lah. Kena buat dia punya persediaan target dia. Dah baca baru, dah selamat lah ni aku dapat baca 1 page. Ni cara kita cinta Al-Quran. Baru kita insyaAllah akan dapat syafaat daripada Al-Quran tu. Bila kita dah mula cinta pada Al-Quran. Sama juga kita berselawat. Ada para ulama' dia tak pernah tinggalkan istighfar setiap hari. Nabi bilang dia istighfar minta ampun kurang-kurangnya 70 kali satu hari. Ada riwayat kata 100 kali satu hari. Kita pula selama kita hidup ni satu hari berapa kali kita istighfar. Sekali-sekali nak kena duduk renung-renungkan juga. Berapa banyak kali kita istighfar. Nabi yang tak ada dosa tu, yang maksum, yang dijamin syurga tu, minimum 70 kali, ada riwayat kata 100 kali istighfar minta ampun. Kita pun nak kena buat. Kita pun nak kena banyakkan berselawat kepada Nabi. Ulama-ulama dulu tak selawat pun orang rasa risau. Apa yang awak belum berselawat? Selawat pada Nabi ni pun benda yang penting juga. Sebab dia adalah arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna apa? Bermakna dia menjadi satu kewajipan kepada kita untuk berselawat kepada Nabi. Lakukan, perbanyakkan berselawat. Mudah-mudahan dengan perbanyakkan kita berselawat inilah yang menyebabkan kita mendapat syafaat Nabi di akhirat nanti. Kita perlukan syafaat Al-Quran, kita perlukan syafaat Nabi, kita perlukan syafaat orang tua-tua kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, perlukan diorang bantu kita juga nanti ke akhirat. Sebab kita bukanlah penjamin ataupun yang menjadi jaminan masuk syurga. Kecuali kita dah masuk syurga, kita pula bantu kawan-kawan yang kita kenal, keluarkan diorang. Ya Allah, mana pula sahabat aku ni? Kalau awak masuk syurga tak jumpa saya, awak tanya Allah, ya Allah, mana Ustaz Idris ni, tak nampak dia lah ya. Adakah dia tak ada kat syurga, kat neraka? Kalau ada, keluarkanlah dia.
Minta, cari kawan-kawan kita, tarik dia keluar. InsyaAllah. Kalau Allah izinkan tak ada siapa boleh larang. Okey, ada apa-apa nak tanya? Ada tak? Maya? Tak ada Ustaz. Abang Bakit? Boleh semua Hamzah? Tak ada So, Ustaz. nanti hari Jumaat lagi Ustaz sambung lagi. Boleh, Jumaat. Saya buat ada Senin, Rabu, Jumaat. Macam ini petang lah. 10 sampai 11 lebih gitu. Macam inilah kan, dah pengunjung-pengunjung 11 lebih tu. Kita soal jawab, dia tanya nak tanya apa-apa, kemuskilan ke apa kan. Saya tak tahu. Saya tengok daripada juzuk yang kita baca, rata-rata semua dah habis dah. Sekarang kalau siapa nak baca surah apa, baca dulu. Cuma saya tak tentu lagi. Nanti saya tanya kat WhatsApp, hari apa yang sesuai kalau nak buat satu malam untuk kita majlis khatam. Sebab saya nak khatamkan sebelum 15 Ramadan. Sebab nanti saya nak buat second round pula. Lagi sekali pula lepas Ramadan kita pilih juz lain pula. Yang kita belum baca, juz pula kita pilih. Sebab ikut sunnah Nabi pun, bulan puasa ni kan, bulan Ramadan, Nabi bertadarus dengan malaikat Jibril AS. Nabi khatam Al-Quran 2 kali dalam masa satu bulan Ramadan. Jadi kita nak try buat macam itu pula. Kita ambil first half, satu kali khatam, second half, satu kali khatam. Tapi yang second half punya, ambil surah lain lah. Kalau ambil juz lain, awak dah baca yang ini, juz 1 contoh, awak boleh baca juz lain. Yang bukan juz 1 pula, kalau boleh macam tu. Jadi jangan cara langsung, awak dapat baca banyak juz. Itu yang nombor 2 punya kepentingan lah, dapat baca banyak juz, kita dapat baca 2 kali dapat khatam. Saya tak tahu hari apa, mungkin hari Jumaat ini ataupun hari Senin depan kita start, mungkin Senin lah saya rasa, Senin kita start khatam secara online. Khatam semua orang kena baca satu surah daripada surah Ad-Duha sampai belakang surah An-Nas dan kita patah balik surah Fatihah dan juga 5 ayat pertama surah Al-Baqarah. Baru itu dikira dah habis lah. Dah kira khatam, lepas kita sambung lagi nanti lepas second round Ramadan nanti. Lepas 15 hari bulan Ramadan. Boleh? Okey, insyaAllah nanti saya bincang dengan orang kat WhatsApp. Kalau boleh, Senin depan kita buat satu majlis khatam Quran secara berjemaah online. Kan? Tak apa, jangan risau kalau ada mana-mana pendapat kata tak sampai lah, tak boleh lah, tak pakai. Itu kita bukan minta dengan dia, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya terima amalan kita, seolah-olah kita pun dapat baca sebanyak 30 juzuk. Saya dah kasih dia punya dalil daripada awal tadi. Itu yang penting. Kita mohon pada Allah, bukan mohon pada dia orang. Dia orang kalau tak nak macam kita, okey, tak apa. Kita jangan komen dia orang. Dia nak baca 30 juz satu orang, silakan. Kalau dia mampu. Kita punya level memanglah macam tadi awak tengok kita pergi baca kan. Slow, kita bukan level diorang. Okey, buat masa permulaan ni kita ambil lah level secara berjemaah dulu. Nanti insyaAllah setahun 2 lagi saya yakin kalau awak istiqamah benda ni, awak dah lancar, baru saya berani lepaskan awak baca 30 juzuk satu orang. Terserah. Silakan. Itu lebih baik. Okey, tak ada apa-apa lagi nak tanya? Boleh? Okey, kalau tak ada, kita akan tutup dengan baca tasbih kafarah dan juga surah wal asr insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, insyaAllah jumpa lagi nanti. Terima kasih. Nanti insyaAllah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.